Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat kita bertemu kembali dalam siri penghayatan kita, kembara kita di alam firman, yang mana insya-Allah untuk siaran kali ini dan juga beberapa siaran yang akan datang nanti, kita menghayati firman-firman Allah Subhanahu wa taala dari surah At-Takwir. Surah At-Takwir, yaitu yang bermula dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Daripada perkataan kuwirat, inilah dinamakan sebagai At-Takwir. Surah At-Takwir yang bermaksud kuwirat, dihilangkan, dilenyapkan ataupun diputarkan. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari dihilangkan cahayanya, diputarkan dia dan sebagainya, insya-Allah akan kita hayatinya. Namun perkataan At-Takwir bermakna ialah dihilangkan ataupun dilenyapkan. Sedikit pengenalan tentang surah At-Takwir ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ia merupakan surah Makkiyah. Surah Makkiyah yang cukup ciri-ciri berkenaan dengan kiamat, sebab insya-Allah akan kita hayati. Fenomena kiamat ini begitu banyak didatangkan dalam surah ini. Apa yang akan berlaku bila kiamat terjadi? Mataharinya, buminya, lautannya, gunung ganangnya, semuanya, alam ini, apa yang akan terjadi? Gambaran demi gambaran yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan sebenarnya cukup menggerunkan, menakutkan. Dan ini sesuai dalam pembinaan akidah. Maka ayat-ayat yang banyak menyentuh tentang dasar-dasar akidah, beriman dengan adanya hari akhirat, salah satunya adalah ciri utama surah-surah Makkiyah. Maka surah At-Takwir ini adalah surah Makkiyah. Dalam sejarah, ia agak awal diturunkan, iaitu diturunkan sebagai surah yang ketujuh. Surah yang pertama diturunkan, walaupun 5 ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surah Al-Alaq ini. Maka surah yang ketujuh diturunkan ikut sejarah penurunan, ataupun surah-surah diturunkan adalah surah At-Takwir, surah yang ketujuh ni. Dan ia diturunkan selepas surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Dan topik utamanya adalah berhubung dengan hari akhirat dan peringatan Al-Quran tentangnya. Kiamat dan akhirat ini yang akan terjadi, dan inilah peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah melalui, tak menjadi salah kalau kita imbas balik sepotong hadis daripada Nabi kesayangan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda pernah bersabda dalam hadis riwayat oleh Imam At-Tirmidzi yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Apa kata Nabi yang bermaksud? Barang siapa yang ingin merasakan hari kiamat seakan-akan dia menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri, maka hendaklah ia membaca surah
At-Takwir ini, iaitu membaca Idza syamsu kuwirat, surah At-Takwir yang sedang kita perkatakan. Ia membaca surah Al-Infitar yang barusan kita laluinya, iaitu bermula dengan firman Allah, Idza as-sama'u fatarat. Dan selain daripada surah At-Takwir ini, kata Nabi, maksudnya selain daripada surah Al-Infitar ini, dan juga yang ketiganya surah Al-Insyiqaq, iaitu yang bermula dengan firman Allah, Idza as-sama'u insyaqqat. Jadi kalaulah seseorang itu ingin merasakan hari kiamat ini benar-benar berlaku dan ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, baca 3 surah ini. Surah At-Takwir, surah Al-Infitar dan surah Al-Insyiqaq. Ini maksud hadis daripada Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah. Yuk marilah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita selongkar beberapa ayat pertama dari surah ini. Yang boleh kalau kita katakan, kita ambil 5 ayat dulu. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza syamsu kuwirat. Apabila matahari dilingkari cahayanya ataupun hilang lenyap. Dilingkari cahayanya, hilang lenyap. InsyaAllah ini akan kita sama-sama hayatinya. So ayat pertama. Ayat yang kedua, wa idzan nujumun kadarat. Dan apabila an-nujum, bintang-bintang, inkadarat, gugur berserakan, gugur berselerak. Bintang-bintang yang di langit tu gugur berselerak. Ini gambaran yang kedua, fenomena kiamat yang kedua. Yang ketiga, ayat yang ketiga, wa idzal jibalu suyirat. Dan apabila gunung ganang ini suyirat, diterbangkan ke angkasa. Diterbangkan, maknanya setelah dihancurkan, diterbangkan gunung ni. Dan gunung ni yang Allah firmankan, termasuklah gunung-gunung yang begitu kukuh, yang begitu pejal, yang begitu keras, yang ada di padang-padang pasir, di negara-negara yang panas seperti di Amerika, di Brazil, hatta di negara Arab Saudi sendiri. Gunung-gunungnya, ya Allah, bukan tanahnya tu mudah runtuh ke apa ke tidak. Hujan lebat sikit, tanah runtuh kita dengar daripada lereng-lereng bukit. Bukan macam ni, lagi pejal, tapi disuyirat, diterbangkan. Ayat yang keempat, wa idzal 'isharu 'uttilat. Apabila unta-unta yang al-'ishar, yang bunting, unta-unta yang sedang hamil ni, 'uttilat, dibiarkan ataupun terbiar. Unta-unta yang bunting ni dah tentu unta betina lah, kan? Bagi orang-orang Arab, unta betina lebih mereka sayang. Kenapa ya? Mereka sayang unta jantan. Tapi unta betina mereka sayang kerana lebih-lebih lagi bila mana unta betina tu sedang bunting. Mereka cukup jaga makan minumnya, tak kasih kerja berat-berat dan sebagainya. Sebab unta yang sedang bunting ni, hamil ni, akan melahirkan anak unta yang baru. Dan ini termasuk barang yang paling berharga bagi masyarakat Arab. Sayangnya, wah, Masya Allah, cukup sayang.
Hari-hari tengok bila nak beranak dan sebagainya. InsyaAllah kita akan hayati ayat yang keempat ni. Dan ayat yang kelima, Allah firmankan, wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang liar dihimpunkan. Binatang liar dihimpunkan. Maknanya antara jenis binatang itu dengan jenis binatang ini dihimpunkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalaulah cerita dongeng orang dulu-dulu lah, yang mana harimau dengan kucing ni sebenarnya pakcik si harimau. Pakcik si harimau, walaupun badannya kecil, dia pangkatnya pangkat pakcik. Dia pernah apa? Menipu si harimau ni. Jadi harimau ni marah betul dengan si kucing ni. Bila-bila dia nampak si kucing ni, dia akan ngam, dia akan bunuh, dia akan makan. Sebab itu kucing ni jadi takut terhadap sumpah harimau. Wah, sumpah harimau. Dia takut pada sumpah harimau, sehingga ketakutannya kalau dia berak, maaf cakap najis ni dia timbus. Sebab takut si harimau makan dia. Sampaikan kalau makan, jumpa tahi dia pun harimau makan. Wallahu a'lam bissawab. Ini cerita dulu-dulu lah. So, kucing dengan harimau tak boleh bertemu. Tapi bila mana Allah firmankan, wa idzal wuhushu husyirat, binatang-binatang ini semuanya akan dihimpunkan. Dikumpulkan. InsyaAllah akan kita lihat beberapa tafsiran berkaitan dengannya. So, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini 5 fenomena kiamat. Yang pertama, yang akan kita lihat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita selongkar ayat pertama ni dulu, insya-Allah. Fenomena kiamat yang pertama berkenaan dengan sesuatu yang tampaknya tiada kehidupan ini. Maaf cakap, dari sudut saintifiknya, iaitu matahari, Asy-Syams. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza asy-syamsu kuwirat, apabila matahari dilingkari cahayanya, iaitu hilang lenyap cahayanya. Maknanya dengan matahari ni sekali lah, hilang cahaya matahari. Kalau dalam buku-buku apa klasik yang lama ni kan, hilang cahaya matahari, timbul cahaya Malim Deman. Oh, itu dalam buku Hikayat Malim Deman, tu lain lah. Tapi ini hilang cahaya matahari, maknanya bukan setakat cahayanya, matahari itu sekali hilang. Perkataan kuwirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, asal maknanya ianya berputar, berpusing. Dan pusingan ataupun putarannya itu ialah, kita sedia maklum kalaulah letak kita mengayuh basikal, contohnya aja, kita mengayuh perlahan, roda basikal kita berputar, berpusing pun perlahan lah. Kalau kita mengayuhnya dengan cepat, laju, turun bukit ke apa ke, dia punya putaran roda tu, pusingan roda tu pun ligat, cepat. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, kuwirat, diputarkan, dipusingkan. Maknanya bila dipusingkan, pusingannya itu garanti cepat. Sudah pasti ligat. Itu makna kuwirat asalnya. Jadi bila mana matahari ini diputarkan, dipusingkan, bagaimana keadaan hidup kita ini? Matahari menurut kajian manusia lah, kajian sains ni, dia mengeluarkan haba, ia mengeluarkan cahaya dan mengeluarkan energi, tenaga. Ini matahari, antara peranannya. Tanpa cahaya matahari,
cahaya matahari, tiada kehidupan yang boleh hidup kerana suhu terlalu sejuk dan bumi kita ini akan beku. Bumi kita yang berputar ni semua, kalau tanpa adanya cahaya matahari, dia akan jadi beku. Dia tidak akan berputar. Kalau bumi dah beku, kita apa lagi? Sekarang kadang-kadang tak apa-apa pun otak kita beku. Ni bila mana tak ada cahaya matahari, bekulah semua. Matahari juga menghasilkan tarikan graviti. Tarikan graviti bumi ini akan mengekalkan bumi, bahkan planet-planet yang lain. Juga ia menghasilkan tarikan graviti untuk membolehkan komet ataupun yang dikatakan tahi bintang ni dan asteroid dalam orbit masing-masing. Subhanallah. Ini kajian manusia hidup di dunia. Nah, bayangkan matahari yang fungsinya cukup besar bagi alam semesta ini tiba-tiba kuwirat, tiba-tiba dihilangkan. Maknanya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat pertama ni saja, fenomena kiamat yang pertama ini saja, bila dihayati, maknanya dah tak ada lagi lah apa yang dinamakan alam ini, dah tak ada lagi lah apa yang dinamakan kehidupan ini. Bila matahari ini, syams ini kuwirat, dihilangkan cahayanya. Bukan setakat cahaya, dia sekali kuwirat, diputar, dihilangkan. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, cukup menakutkan. Cukup. Orang yang menyangka, aku tak perlukan Allah dalam hidup aku. Orang yang mengira bahawa kehidupannya di dunia ini hanya di dunia ini saja. Bila mana menghayati ayat-ayat yang seumpama ini, cukup menakutkan. Sebab itulah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat-ayat tentang alam ini banyak berligar dalam Al-Quran. Banyak difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, yang mana bagi masyarakat Makkah sewaktu ayat-ayat seumpama surah At-Takwir ini diturunkan, mereka tahu tentang peranan Asy-Syams. Mereka tahu sebab adanya Syams, adanya kehidupan. Bukan setakat Syams mengeluarkan matahari itu saja, mengeluarkan haba, mengeluarkan energi, power, kuasa dan sebagainya, menyebabkan adanya tarikan gravity yang mana dikaji terkemudiannya. Tapi bagi masyarakat Arab, at least dengan adanya matahari, kehidupan ini pun ada. Sebab pada masa itu, sebab pada masa Al-Quran diturunkan, maksudnya no night life, tak ada kehidupan di malam hari, hidup hanya sebelah siang saja. Maknanya malam ini untuk mereka tidur, untuk mereka berehat, mereka dengan family di rumah dan sebagainya. Tak ada transaksi perniagaan dijalankan pada masa itu. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, cukup menggerunkan. InsyaAllah fenomena kiamat yang kedua, ketiga dan seterusnya akan terus kita hayati dalam siaran yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti dulu di sini, insya-Allah. Terima kasih di atas kesudian bersama-sama. Insya-Allah surah At-Takwir ni akan kita sambung lagi dengan izin Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.